Saya difahamkan ada di kalangan kita yang mungkin baru balik dari Sabah, tapi saya tak pasti sama ada Yang Berhormat Keningau, adakah beliau sepatutnya dalam kuarantin ataupun tidak, mohon Petua, Datuk M. Tua, berkenaan perkara ini. Datuk M. Ketua sebagai tambahan. Kami daripada Sabah ni, Tuan Yang di-Pertua sentiasa akur kepada setiap perintah yang diarahkan oleh Yang di-Pertua berkenaan dengan peraturan-peraturan mesyuarat. Apabila datang ke Semenanjung ini, kita kuarantin 14 hari. Saya duduk di Kuala Lumpur ni, Datuk Yang di-Pertua sudah hampir 2 bulan tak jumpa anak dan bini. Sebab kita tak balik ke Sabah kerana kita tidak mahu nanti bila balik ke Sabah kita akan dikuarantin lagi 14 hari. Jadi Yang di-Pertua apa yang saya tahu, Yang Berhormat Keningau ada di dalam Dewan ini, dia menghadiri Dewan Undangan Negeri Sabah pada hari Khamis 12 November. Jadi bermakna kalau dikira mengikut hari, dia tidak sepatutnya berada di dalam Dewan ini. Kerana asas kita dikuarantin kerana ingin mengelakkan agar ahli-ahli parlimen ini jangan sampai terjangkit COVID ini. Sebab COVID dia tidak memilih jawatan. Dia tidak memilih surat arahan daripada siapa-siapa pun ataupun pengecualian. Jadi minta arahan daripada Yang di-Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat, saya tak dapat jawab soalan daripada Yang Berhormat Lembah Pantai dengan Sepanggar. Saya akan maklumkan pada SUDR untuk menjawab jawapan dia. Yalah, saya kena dapat penjelasan. Tapi mungkin sebelum mendapat penjelasan satu-satu, adalah lebih selamat jika kejaplah, peraturan mesyuarat biarlah saya bercakap. Yang Berhormat ni semua nak bercakap serentak. Sekejap lagi, Sepanggar dengan Lembah Pantai, saya akan dapat kepastian daripada SUDR. Jadi kalau yang lain boleh tunggu sebentar, saya tidak boleh menjawab soalan. Saya biarkan Yang Berhormat Menteri mulakan jawapan dan kemudian saya minta dalam beberapa minit untuk mendapat jawapan bertulis dan saya akan baca jawapan tersebut. Boleh tak? Ya. Terima Ini kasih. betul, izinkan saya. Mungkin Speaker. sebelum kita mendapat jawapan tersebut, mungkin for safety, mungkin satu petua supaya YB dari Keningau untuk keluar dari Dewan ini, because we want to lean on the safety side dalam isu infectious disease. Sekian, terima kasih. Ya. Yang Berhormat, saya tak dapat buatkan kenyataan tersebut sebab saya kena perlu mendapat kepastian. Yang Berhormat mesti faham bahawa kalau mereka masuk daripada pintu depan, itu dalam bidang kuasa pihak-pihak berkuasa parlimen. Yang Berhormat ada dalam Dewan sekarang, saya tidak boleh suruh dia keluar setakat saya dapat kepastian pada SUDR. Jadi saya nak minta masa, boleh tak berlaku adil juga kepada saya? Biar saya dapat kepastian pada yang dibawa oleh Yang Berhormat. Datuk Speaker, tak boleh ke kita minta Yang Berhormat Keningau berdiri dan menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini sama ada beliau telah melalui 14 hari quarantine period. Itu sahaja yang kami minta. Yang Berhormat, saya nak cuba selesai. Saya faham, tapi kalau Yang Berhormat nak suruh saya tanya dia sekarang, saya rasa biar saya dapat kepastian daripada pihak parlimen. Kalau Dia nak suruh saya nak minta dia bagikan kepastian. Tak, kalau YB Keningau berdiri dan cakap bahawa beliau sudah berkuarantin sejak bila sampai Ikut bila. arahan speaker lah. Itu Speaker ada dalam handset kuasa. kita recorded, kita satisfied. Jadi saya rasa simple Yang saja. Berhormat, Minta YB Keningau betul, berdiri. tapi Yang Berhormat kena berlaku adil pada semua pihak. Sebab kalau Yang Berhormat nak suruh dia bangun dia jawab, saya tak tahu apa yang jawapan yang telah dia beri secara rasmi ataupun tidak. Jawapan dalam Dewan Yang Mulia ini bagaimana Yang nak jadi Berhormat, tak rasmi? Kalau itu yang Berhormat sebut, jadi maknanya keputusan yang perlu saya buat, kita kena recess sementara nak dapat kepastian daripada doktor non-hospital. Okey, kita recess sekarang kerana ini perkara yang penting. Adakah Yang Berhormat nak ya, jangan arah saya, biar saya dapat kepastian. SUDR ada di belakang. Boleh tak Yang Berhormat benarkan saya? Sebab kalau nak cakap pasal Yang Berhormat ada dalam Dewan, kita kena dapat kepastian pukul berapa dia berada dalam Dewan. Okey. SUDR maklum pada saya, dia akan bagi jawapan sebentar. Dia minta Yang Berhormat Menteri sambung. Sekejap tunggu. Minta jawapan bertulis. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kalau boleh minta timer start kosong balik. Start 20 minit balik. Dah hilang 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan daripada SUDR. Okey, saya ini jawapan daripada SUDR. Yang Berhormat telah dibenarkan hadir oleh Doktor Klinik Parlimen. Beliau telah mendapatkan
recare order selepas tamat kuarantin daripada Kementerian Kesihatan. Double standard. Boleh jelaskan apa itu recare order? Kita tak nak Beliau antara telah dua mendapat darjat ni. relief order selepas Datuk Yang tamat di-Pertua, kuarantin daripada Kementerian Order siapa? Kesihatan. Order siapa? Sila Bagi Ini jelaskan. nama. jawapan rasmi saya Okey, dapat. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencela di sini sebab saya daripada Sabah. Saya ahli parlimen daripada Sabah yang telah melalui proses. Makcik saya meninggal dekat Sempurna, Datuk Yang di-Pertua. Saya tidak dibenarkan balik. Dan saya telah melalui semua ujian dan disahkan oleh klinik bahawa saya bebas daripada COVID. But yet, itu bukan juga alasan untuk saya dibenarkan pulang. Di dalam Dewan ini, yang di-Pertua ada menyatakan bahawasanya daripada Sabah, ahli-ahli parlimen daripada Sabah tidak dibenarkan pulang dan diminta untuk berkorban. Kami telah berkorban hampir 2 bulan, Datuk Yang di-Pertua. Kalau begitu, lebih baik kami balik hujung minggu yang lepas, lawat makcik saya yang meninggal. Tapi disebabkan kita akur kepada peraturan parlimen, kita sanggup berkorban. Dan inilah pengorbanan yang kita telah lakukan. Tapi apa yang kita lihat di dalam Dewan ini, Yang Berhormat Keningau dibenarkan masuk di dalam Dewan ini. Ini soal keselamatan kami selaku ahli-ahli parlimen, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat, saya mendapat jawapan rasmi daripada SUDR. Kalau Yang Berhormat tak puas hati dengan keputusan yang dibuat oleh klinik parlimen dan juga tentang order yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat kena bawa pada speaker. Setakat ini, bagi saya selaku pengurusi pada majlis hari ini sebagai timbalan speaker, saya mendapat arahan untuk melaksanakan jawapan daripada menteri. Jadi itu akan saya laksanakan. Isu yang mana Yang Berhormat tak puas hati sebab Yang Berhormat mengatakan bahawa berlakunya seolah-olah adanya dua macam double standard kalau boleh, sila bawa pada maklumat speaker sebab speaker kata apa-apa isu boleh tanya pada dia. Saya tak boleh jawab bagi pihak speaker. Setakat ini arahan yang saya dapat untuk sambung kepada jawapan Yang Berhormat menteri. Jadi Datuk saya Speaker, tak boleh jawab kepada ruling yang dibuat oleh speaker. Jadi Datuk saya minta Speaker, maaf, saya akan sambung kepada ni. Datuk Saya Speaker, dimaklumkan speaker akan masuk pukul lepas tu speaker. Saya kejap. Kalau speaker masuk mungkin Yang Berhormat boleh timbul pada speaker. Datuk Speaker, kita ikut SOP yang telah diberikan kepada setiap ahli parlimen di mana kita perlu kuarantin 14 hari. Yang Berhormat Kota Jadi Melaka. adakah Yang sekarang Berhormat, ni klinik boleh override Yang SOP yang Berhormat, telah dikeluarkan oleh parlimen ke? Yang Datuk Berhormat Speaker? Kota Melaka, saya bercakap dengan Yang Berhormat Sepanggar. Saya terangkan kedudukan saya. Biar saya selesai dulu Yang Berhormat. Yang Berhormat bangun. Itu soalan saya, Datuk Speaker. Yang Berhormat, nak tanya tunggu juga, saya Datuk jemput. Speaker. Yang Berhormat tak baca. Tunggulah nanti. Macam Yang mana Berhormat, kita nak saya- tunggu, Datuk Speaker? Saya nak jawab SOP Sepanggar. baru kata kita hanya boleh bersidang Yang sehingga 2 Berhormat, petang sebab kita perlu ikut. Yang Berhormat, saya nak Cakap jawab lah, Yang Berhormat double Sepanggar. standard ini. SOP dalam Dewan PN memang double dinyatakan standard. oleh speaker. Setakat ini arahan saya untuk melaksanakan perbahasan dari peringkat kementerian. Isu tentang SOP kesihatan, apa yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan, sila bawa di luar. Saya minta maaf Yang Berhormat, saya tidak ada arahan sebalik daripada itu. Jadi saya mulakan balik timer, saya menjemput Yang Berhormat Menteri yang mewakili Mana Menteri Kementerian Kesihatan? Pendidikan. Silakan Yang Berhormat Menteri. Sebentar tadi kita ada membangkitkan tentang isu Yang Berhormat Keningau yang telah menghadiri Dewan Undangan Negeri pada hari Khamis 12 November di negeri Sabah. Bermakna kalau hari ini Datuk Yang di-Pertua, dia berada di Kuala Lumpur ini kurang daripada 14 hari. Jadi persoalan kita atas arahan daripada Datuk Yang di-Pertua di dalam Dewan yang mulia ini. Malam minggu lepas pun Datuk Yang di-Pertua ada mengulangi dan meminta kepada ahli-ahli parlimen daripada Sabah agar berkorban, agar tidak balik ke kawasan masing-masing kerana kita ada sidang parlimen. Dan hari ini saya lihat Keningau tanpa melalui proses kuarantin dan alasan yang diberikan telah mendapat persetujuan kebenaran daripada klinik. Jadi persoalan saya di sini Datuk Yang di-Pertua, bagaimana mungkin klinik boleh overrule kuasa atau arahan yang telah diberikan oleh Datuk Yang di-Pertua sendiri, arahan daripada kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, keluarga saya meninggal minggu lepas. Kami tidak pulang, sanggup berkorban kerana apa? Kerana kami patuh kepada arahan Datuk Yang di-Pertua. Jadi minta penjelasan daripada Yang di-Pertua.
takziah kepada Yang Berhormat di atas pemergian ahli keluarga Yang Berhormat. Pada pagi tadi saya terima satu pemberitahuan mengenai Yang Berhormat tersebut. Saya telah difahamkan bahawa beliau telah memaklumkan bahawa Yang Berhormat Keningau telah mendapat release order daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada 23 November 2020 dan juga wristbandnya telah dipotong oleh Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai pada 23 November 2020 selepas menjalani kuarantin dan juga didapati testnya, resultnya. Berapa hari Datuk yang dipertua? Speaker, berapa hari kuarantin? Kuarantinnya seperti yang saya dapatlah ya. Sekejap. 12 hari bulan 11 sehingga rilis tersebutlah 23 November. Because kita dapat maklumat Datuk yang dipertua, he was spotted in Kota Kinabalu on the 13th. Maknanya 12 dia hadir mesyuarat Dewan Undangan Negeri, 13 he was spotted in KK. So persoalan kita di sini, even kalaupun dia 12 hari bulan itu dia berada di Kota Kinabalu, bermakna dia baru 12 hari. Datuk yang dipertua, kalau saya boleh kongsi, sewaktu saya datang ke Kuala Lumpur ini dulu, saya buat testing di klinik kerajaan dan swasta. Tested negatif, test COVID. Tapi apabila sampai di airport KLIA, Datuk yang dipertua, kita dimaklumkan oleh pekerja yang ada di KLIA, tidak ada exception. Faham. Jadi maknanya di sini, kenapa double standard? Saya faham. Saya sebenarnya bertindak mengikut KKM dan NKN lah kan. Saya tak mempunyai resource untuk memantau semua ahli-ahli yang berhormat. Tuan Speaker, mana boleh Tuan Speaker kata tak boleh? Sekejaplah ini saya cakap. This is your house. Ini soal parlimen. This is your house. Sekejap. Ini soal parlimen. Saya dapat Ini keperluan parlimen. boleh tak saya cakap? Saya nak menjawab ni. Boleh? Jadi saya mendapat pemberitahuan bahawa beliau dikuarantin dari 12 November dan telah testnya negatif dan diberi clearance dan wristbandnya dipotong pada 23 November. Itu yang maklumat yang saya dapat lah. Jadi kalau inginkan saya orang kata memeriksa dengan lebih lanjut, maka saya perlu masa lah. Kuarantin di mana tu? Kuarantin di mana? Kenapa berlaku perbezaan? Tuan Speaker, kalau 12 hari bulan kena kuarantin, campur 14, 26 hari bulan baru boleh masuk Dewan. Itu saya cakap. Speaker, you are a learned person, Speaker. You are a learned person. Kita bukan sini tanya soalan sebab kena tanya soalan. Sebab ini sudah pun pecah itu peraturan. sebab saya follow nasihat KKM. Langgar peraturan ni. Datuk, hari ke-13 kita memakai gelang merah. Datuk yang dipertua. Kalau Kalau saya orang boleh boleh kongsi. masuk. Hari ke-13 kita memakai gelang merah dan we were tested on the 13th day. Dan pada hari ke-13 itu kita disahkan negatif. Dan itu pun pihak hospital tidak membenarkan kita potong. Only after the next day baru kita dibenarkan untuk potong. Kalau begitu biar saya hubungi pihak yang berkuasa, Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai ini untuk mendapat maklumat yang lebih Datuk lanjut. Speaker. Bagaimana Tapi ini boleh terjadi? keputusan Datuk yang dipertua, Keningau should not be allowed to enter Dewan. Yalah, sebab saya ikut release order tu. Datuk Speaker. Saya tak adalah pula saya call untuk question tu untuk mempersoalkan release order. Saya cuma ikut apa yang KKM beri pada saya, apa yang MKM beri pada saya. Tapi Datuk yang kalau dipertua, diperlukan untuk kita memakai kad ini. Saya faham. Kalau saya boleh kongsi, kita memakai kad ini, Datuk dipertua melimitkan 80 orang. Mainly because kita ingin meminimalkan risiko. Faham. Yang Berhormat Keningau datang daripada Sabah kurang 14 hari, itu lagi risiko kepada kita, Datuk yang dipertua. Datuk Speaker. Kalau begitu, izinkan saya sedikit masa untuk menghubungi Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai ni yang release ban tu untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lah. Saya cuma ikut apa yang diberikan kepada saya. Sementara itu kita nak satu ruling Keningau tak boleh masuk Dewan langsung. Ya, saya telah minta yang berhormat keluar daripada tidak menghadiri dari tadi. Okey. Ya. Kami juga ingin tahu Speaker, apa alasan
daripada Kementerian Kesihatan ataupun Pusat Kesihatan? Alasan dia. Saya akan hubungi. Kerana itu lebih kurang daripada 14 hari. Terima kasih. Saya akan hubungi. Kita nak tahu juga kuarantin di mana tu. Dato' Speaker. Baik, get the result from DG lah. Get DG Dato' Speaker. to make a statement on this issue. Dato' Speaker. DG kena buat statement atas isu ini. Dato' Speaker. Ini release order ini has to be taken with a lot of suspect. Kita semua tahu pada Khamis ini ada undi. Maka itulah mereka ini beri sedikit kelonggaran. Jangan kita sewenang-wenangnya bersetuju kepada kementerian sedemikian. Tak apa. Jangan panjangkan masa lagi. Saya akan hubungi pihak berkuasa yang berkenaan untuk meminta maklumat. Ya. Sentuh makluman Datuk Yang Dipertua, kita ada gambar juga. Kita ada gambar. Dia berada di Sabah. Saya tak boleh mantau setiap orang tahu. Saya akan bertindak mengikut apa yang saya dapat. Tapi kalau diperlukan saya meminta maklumat yang selanjutnya, beri saya sikit masa, saya akan kontak. Ya. Terima kasih.